Yang Berhormat Puan Haja Natra binti Ismail. Terima kasih Yang di-Pertua. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Duduk bersimpuh si anak dara, sirih pinang penuh beradat. Soalan saya nombor 2, harap jawapan jelas dan tepat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya tak sempat nak mengarang pantun. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat, melalui projek demonstrasi 5G Malaysia, yang telah dilancarkan sejak bulan Oktober 2019, sejumlah 71 kes kegunaan 5G telah dibangunkan dan didemonstrasikan di 50 tapak merentasi 7 buah negeri iaitu Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Projek ini memberi tumpuan kepada 9 sektor industri iaitu bandar pintar, hiburan dan media, minyak dan gas, pelancongan, pembuatan dan pemprosesan, pendidikan, pengangkutan pintar, penjagaan kesihatan digital dan pertanian. Projek ini dilaksanakan melalui sokongan dan komitmen padu daripada penggiat industri telekomunikasi dan multimedia dengan sumbangan pelaburan dianggarkan sebanyak RM131 juta. Inisiatif ini juga dilihat sebagai usaha memperkenalkan teknologi 5G kepada rakan strategik dalam rantaian nilai seperti pemain industri, agensi-agensi kerajaan, perusahaan kecil dan sederhana (PKS) serta syarikat-syarikat pemula startups dengan izin melalui kes-kes kegunaan yang didemonstrasikan. Projek demonstrasi 5G juga menunjukkan kejayaan sebagai contoh dalam sektor industri minyak dan gas apabila robots digunakan untuk menggantikan jurutera-jurutera dibuat secara jarak jauh atau remote. Dia dapat menyelesaikan 2 masalah utama bagi industri minyak dan gas, utamanya di platform offshore dengan izin, iaitu pertama, keselamatan pekerja dan kedua, meningkatkan kecekapan. Teknologi 5G telah memberi manfaat ketara dalam sektor pelancongan. Sebagai contoh yang kedua, para pelancong dari dalam dan luar negara berpeluang merasai pengalaman baharu iaitu dengan menggunakan teknologi realiti maya, virtual reality dengan izin, yang menyediakan pemandangan 360 darjah di lokasi-lokasi tarikan pelancong melalui penstreaman langsung video HD ke lensa VR atau panel LCD 360 darjah. Teknologi ini dilihat sebagai sangat bermanfaat terutamanya bagi golongan kurang upaya yang mempunyai kekangan untuk sampai ke lokasi pelancongan tertentu seperti pegunungan ataupun pesisir pantai. Berdasarkan maklum balas positif yang saya sebut tadi, 2 contoh spesifik, manfaat yang begitu jelas, maka kita memutuskan untuk melanjutkan tempoh masa pelaksanaan projek demonstrasi 5G sehingga 31 Disember tahun 2020. Pelanjutan tempoh ini dilihat bertepatan dengan pengenalan Pelan Jalinan Digital Negara atau JENDELA yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada bulan Ogos yang lalu. Pelan JENDELA yang bertujuan untuk mempertingkatkan tahap kesaling hubungan dan kualiti pengalaman perkhidmatan komunikasi akan dilaksanakan secara berfasa di seluruh negara. Ia menyasarkan 96.9% capaian liputan 4G di kawasan berpenduduk dengan kelajuan jalur lebar mudah 35 Mbps menjelang akhir tahun 2020. Dan ini, akhir tahun 2022. Ini akan menjadi asas yang kukuh untuk mempersiapkan negara bagi peralihan kepada teknologi 5G. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan saya, buat masa ini terdapat kurang daripada 20% kawasan seluruh negara mempunyai capaian internet yang lemah. Soalan saya, adakah dengan memperluas rangkaian 5G ini akan terus meletakkan negara pada tahap sifar kawasan capaian internet yang amat lemah?
agar tidak ada rakyat yang tercicir untuk menikmati kesaling hubungan digital yang mampan, menyeluruh, berkualiti dan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, soalan yang berhormat memang sangat tepat. Isu yang selalu dibincangkan ialah 5G, tetapi kita selalu mengingatkan bahawa yang paling utama, prioriti ialah seperti yang berhormat sebutkan, kesaling hubungan. Dan kita tahu di mana kelemahan-kelemahan dan cabaran-cabaran yang kita mesti atasi, dan itu kita sudah sebutkan dalam pelan jendela. Berbalik kepada 5G, pada kita akan roll out dengan izin 5G ini pada hujung tahun 2022 atau pada awal 2023 dengan perancangan dan sasaran yang tertentu dan teliti. Dan ukurannya ialah ketersediaan dari segi kesaling hubungan yang disebutkan tadi. Tak guna kita ada 5G di setengah-setengah tempat, tetapi di kawasan pedalaman luar bandar 4G pun tak ada dan sebagainya. Ketersediaan rakyat untuk menerimanya, ketersediaan dari segi kawal selia, apakah charge yang akan dikenakan kepada rakyat, ketersediaan supaya dapat mengelakkan jurang digital bentuk baru pula, nanti 5G yang tak ada G dan sebagainya. Dan juga ketersediaan industri, kerana kita jangka 70% daripada penggunaan 5G ini ialah di kalangan industri dan 30% di kalangan rakyat biasa. Dan ini Tuan Yang di-Pertua penting sebab perancangan dan sasaran yang tertib dan tertentu adalah lebih baik daripada terikut-ikut dengan pemasaran dan kempen oleh vendor-vendor yang nak melakukan teknologi 5G mereka ataupun tergesa-gesa tanpa persiapan yang rapi. Terima kasih.